tutorial bagaimana hendak menanam pokok lidah jin. Jom kita teruskan untuk menonton video ini sampai habis. Hai, Assalamualaikum. Hari ini merupakan first vlog saya. Saya akan kongsikan tanaman yang sedang viral di Malaysia sekarang ini, iaitu tanaman lidah jin ataupun diberi nama lidah mentua. Dan untuk mengetahui semua, nama saintifik untuk tanaman ini ialah Sansevieria. Dan sebenarnya nama bagi tanaman ini ada 33 nama. Okey guys, hari ini saya akan tunjukkan tutorial bagaimana hendak menanam pokok lidah jin. Jom kita teruskan untuk menonton video ini sampai habis. Sekarang ini bersama dengan saya adalah Cik Milah yang akan menerangkan cara-cara untuk menanam pokok lidah jin. Jom kita temu ramah serba sedikit bersama dengan Cik Milah. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya ialah pokok lidah jin yang telah memenuhi pasu. Jadi pada hari ini Cik Mila ingin menunjukkan cara untuk memindahkan anak-anak pokok lidah jin ke pasu lain dan cara untuk menanam pokok lidah jin menggunakan potongan daun. Alright guys, sekarang ini saya akan tunjukkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menanam pokok lidah jin. Jom kita bersama dengan Cik Mila. Okey. Kita perlukan sedikit tanah hitam, sedikit tanah campuran sabut. Tapi kalau anda nak guna tanah di sekitar rumah pun boleh. Apa jenis tanah boleh digunakan untuk menanam pokok lidah jin. Okey. Air kira-kira 1.5 liter. Racun serangga, kita boleh gunakan ubat semut, serbuk. Kita masukkan satu tutup dalam bekas ni dan kita penuhkan air. Kemudian 2 batang sudu, bekas kecil untuk kita letakkan penggala akar, dan penggala akar ataupun root 1. Okey. Penggala akar ni tujuannya untuk memudahkan akar itu tumbuh dengan lebih cepat. Kemudian 1 pasu yang besar, 2 pasu kecil. Anda boleh pilih apa saja jenis pasu yang anda suka. Kemudian pokok lidah jin yang banyak ya. Ini adalah pokok lidah jin yang Cik Mila tanam sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi dia perlu dipindahkan ke pasu-pasu yang lain. Mula-mula kita sediakan pasu-pasu kita, pasu kecil dan pasu besar. Kemudian kita masukkan tanah hitam dulu. Sebenarnya kita boleh gunakan apa juga jenis tanah ya. Tanah yang ada di sekeliling rumah kita pun boleh. Sebab pokok lidah jin ini merupakan pokok yang sangat mudah hidup. Di mana-mana dia boleh hidup. Cuma pada hari ini Cik Mila gunakan 2 jenis tanah, iaitu tanah hitam dan juga campuran tanah yang ada sabut. Ya. Tanah ni agak subur. Bila kita campurkan bersama, dia lebih menggalakkan pertumbuhan pokok lidah jin. Jadi kedua-dua pasu ni kita isikan dengan tanah yang secukupnya. Okey. Kita tepikan tanah. Kemudian kita
kacau sikit lah tanah ni. Kalau boleh kita jadikan dia bercampur. Campur antara dua tanah ni ya. Okey, kemudian biasanya apa-apa tanaman yang Cik Mila tanam di halaman rumah, Cik Mila akan sembur dengan racun serangga. Racun serangga ni kita boleh beli ubat semut dalam bentuk serbuk, kita masukkan satu sudu dalam bekas ini, kemudian kita tambahkan air hingga penuh, ataupun kita beli racun serangga air ya yang dijual di kedai-kedai bunga. Setelah kita campurkan, kita spraykan racun tu pada tanah. Tujuannya ialah kita mengelakkan kehadiran semut-semut yang mengganggu. Kalau kita tanam pokok dalam pasu, kadang-kadang semut-semut, semut api, terutamanya semut api lah, suka, ataupun anak-anak suka duduk dan membuat sarang di dalam pasu kita. Ini akan menyebabkan pokok-pokok kita cepat mati ya. Oh, baunya agak kuat ya. Bau racun serangga ni memang agak kuat ya, sebab dia merupakan racun semut ataupun anai-anai. Ada juga ramai yang tak nak letak racun serangga ni. Boleh juga, tapi pastikan semut tak banyak lah di kawasan rumah ya. Okey, setelah siap, kita ambil anak-anak pokok di dalam pasu. Kita ambil yang kecil. Okey. Untuk ini kalau kita lihat setengah anak pokok ni daun ni rosak ya, macam ni dah rosak sikit. Kalau rosak kita buang, kita potong. Okey. Dah potong. Okey, kalau akarnya sangat panjang kita boleh buang sikit. Okey, kemudian jangan lupa tadi kita ada satu bahan namanya penggalak akar ya, ataupun disebut sebagai root mon. Penggalak akar ni memang sesuai untuk semua jenis pokok. Kita letakkan dia dalam satu bekas kecil sedikit. Lepas tu kita kita letakkan pada akar penggalak ni ya. Bila kita letakkan penggalak pokok, apa-apa jenis pokok pun termasuk lidah jin, dia akan dapat tumbuh dan membesar dengan lebih cepat. Okey, kita masukkan dia dalam pasu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kemudian kita biarkan dia. Okey. Kalau rasa tanah agak kurang padat, kita boleh tambah sikit tanah tadi. Tambahkan pada pasu tersebut. Okey. Kemudian kita ketepikan pokok kita. Kita beralih kepada pokok pada pasu besar ya. Untuk pasu besar ni Cik Mila pilih potongan yang agak besar sikit. Okey. Kita tengok ya. Di sini pokok ni cantik ya. Cuma dia sangat penuh. Kita boleh kurangkan satu daun dia. Kita gunting daun dia sebab daun ni agak rosak ya. Dia terbelah. Potong dia. Kemudian akar dia yang terlalu banyak ni kita potong sikit. Potong sikit. Bersihkan ya daun-daun pada pokok tersebut. Okey, rasa ni cantik. Okay, kemudian kita buat lubang di sini. Lubang di tengah-tengahnya. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan lupa. Kita kalau akar ni panjang macam ni, kita kena potong sikit ya. Okey, potong sikit. Okey, kemudian kita jangan lupa sapukan dengan penggalak akar tadi ya. Okey. Kemudian
kita masukkan ke dalam pasu tersebut sehingga ke dalam. Kemudian kita kambus dengan tanah. Kita boleh tambah lagi jumlah tanah kita tadi. Tambahkan sedikit lagi. Okay. Pokok lidah jin ni kita tak perlu siram banyak-banyak air. Kalau boleh seminggu 2 kali pun dah cukup. Sebab dia tak memerlukan begitu banyak air. Okey. Okey, pokok kita dah cantik. Seterusnya kita siramkan sedikit air pada pasu tersebut. Okey, begitu juga pasu yang besar supaya tanah menjadi lebih padat. Okey. Seminggu 2 atau 3 kali sudah cukup untuk menyiram pokok lidah jin ya. Jom kita tengok lambakan pokok daun lidah jin. Di sini banyak pokok-pokok lidah jin yang Cik Mila dah cabut untuk penanaman baru. Jadi kita pilih ya. Okey, Cik Mila pilih 2 daun lidah jin, 2 longgok daun lidah jin ya. Okey, Cik Mila nak tunjukkan cara menanam pokok lidah jin dengan cara potongan daun. Mula kita tanggalkan daun lidah jin daripada rumpun lidah jin yang telah dicabut tadi. Okey, kalau ada macam ni kita boleh tanam dalam tanah, kita jangan buang, biarkan dia, kekalkan. Okey, ni pun kita boleh ambil yang daun yang telah longgar. Okey, kemudian kita kekalkan yang ada akar ni untuk ditanam di pasu lain ya. Okey, sekarang kita ada banyak daun. Kita pilih, kalau macam ni agak rosak, dia tak subur, kita tepikan. Kita pilih yang tak pecah, kalau boleh yang cantik, hijau. Okey, daun yang hijau ni menunjukkan dia cukup matahari ya. Okay, kita potong. Okay, bismillahirrahmanirrahim, potong. Kita susun. Okey, kita potong lagi. Boleh satu helai ni boleh 3 potongan ya. Ambil lagi. Ni kalau panjang macam ni boleh jadi ni 3. Boleh jadi 4 potongan. Okey, potongan yang pertama ni Cik Mila akan masukkan ataupun tanam dalam tanah. Okey. Kita mulakan, ada 2 jenis penanaman ya. Penanaman pertama ialah dengan menggunakan tanah, campuran tanah tadi. Okey. Okey, jangan lupa tambahkan penggalak akar ya dalam bekas ni. Okey. Kemudian sebelum kita tanam, kita tambahkan sedikit air ya. Bismillahirrahmanirrahim. Andaskan sedikit air supaya dia agak lembab. Okey. Setelah air tu kita boleh gaul sikit lah. Ini sebenarnya adalah tanah campuran ya. Tanah kebun ataupun tanah hitam tadi kita campur dengan tanah campuran sabut. Kalau di kedai bunga semua jenis tanah ada. Okey. Kemudian kita ambil, ingat ya kita dah potong tadi. Ambil potongan yang bawah tu yang kita nak tanam, bahagian bawah. Kemudian kita kita salut dengan penggalak akar, kita tanamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, satu pasu kecil ni boleh muat banyak jugalah. Kita agak-agak, tujuan kita buat macam ni ialah untuk menggalakkan pertumbuhan akar pada daun dia. Jadi kita boleh tanam dengan lebih banyak pokok lidah jin. Kalau satu keping potongan daun ni, akar dia akan naik, nanti kita akan boleh tanam jadi satu pasu. Dan dia akan jadi besar macam ni. Dia akan menjadi pokok yang besar dan beranak seperti ni. Okey. Okey, rasanya kita boleh tanam sehingga 5. Okey. InsyaAllah menjelang 1 hingga 2 minggu kita akan dapati akar tumbuh dari
daun ini. Kalau akar dah tumbuh nanti, akar akan tumbuh banyak di sini. Dia akan tumbuh kecil-kecil lah. Kemudian kita akan boleh masukkan satu pasu lain untuk dia membesar seperti pokok lidah jin yang lain. Okey. Jadi proses untuk tanam melalui daun sudah selesai. Seterusnya kita nak tanamkan daun lidah jin dengan menggunakan air. Kita gunakan bekas air yang kita beli selalu. Kalau ada gerai-gerai jual air, kita jangan buang ya. Kita boleh gunakan untuk sebagai pasu sementara ya, untuk menanam pokok lidah jin. Jadi mula-mula tambahkan air. Okey, lebih kurang seimbang ya air tu. Okey. Kemudian kita masukkan sedikit penggalak akar tu dalam air tu. Dan kita kacaukan dia sampai sebati. Okey, tujuan kita meletakkan penggalak akar dalam air ni ialah supaya daun lidah jin yang kita rendam nanti akan cepat mengeluarkan akar. Juga jangan lupa, kalau kita biarkan air terdedah di udara, biasanya pembiakan nyamuk akan berlaku. Ini sangat berbahaya. Jadi Cik Mila selalu akan letakkan sedikit saja racun serangga. Spraykan racun serangga ubat semut tu ke dalam air tersebut. Jadi nyamuk tidak akan bertelur ya, di dalam cecair yang ada sedikit racun serangga. Okey. Jadi dia mengelakkan pembiakan nyamuk Aedes atau pembiakan nyamuk yang lain lah ya. Okey. Ni Cik Mila selalu guna untuk pokok-pokok lain, pokok cili ke, pokok serai ke. Jadi kita rendam dengan penggalak dan juga racun serangga. Bila akar dah tumbuh, senang kita nak tanam di tempat lain. Okey, kita pilih juga daun yang cantik. Ni daun macam ni rosak ya, pecah-pecah ni. Kita tepikan. Kita pilih daun yang sehat. Okey. Kita pilih daun yang sihat, kita potong macam tadi. Okey. Untuk kali ni kita buat panjang sikit ya. Sebab nak direndam dalam air. Prosesnya sama, potong seperti biasa. Okey. Jadi kita rendamkan dia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rendamkan di dalam cawan air ni. Okey. Boleh 2-3 tangkai lah. Ya. Okey, insya-Allah dalam masa gunakan air ni agak lambat sikit lah. Kalau tanah lagi cepat lah. Kalau ni mungkin dalam 2 minggu ke, dia akan mula tumbuh akar. Hasil tanaman yang telah kita tanam tadi, ada 2 cara penanaman, iaitu pertama sekali ialah menggunakan tanah. Cara menggunakan tanah. Okay. Yang kedua ialah menggunakan potongan daun. Potongan daun ni kita boleh tanam dalam tanah dan juga rendamkan dalam air. Okey, sekarang ni Cik Mila nak kongsikan sedikit kelebihan pokok lidah jin. Pokok lidah jin ni ada beberapa kelebihan. Antaranya yang pertama ialah ketika proses fotosintesis, pokok lidah jin akan mengeluarkan banyak oksigen. Gas oksigen sangat diperlukan untuk pernafasan manusia dan haiwan. Jadi kalau kita tanam banyak pokok lidah jin di sekitar rumah kita, banyaklah oksigen yang akan menyegarkan persekitaran udara di rumah kita. Yang kedua, pokok lidah jin juga mempunyai kebaikan boleh menyerap gas-gas yang berbahaya seperti gas monoksida dari kenderaan serta radiasi-radiasi yang berbahaya yang biasanya dihasilkan oleh telefon bimbit, televisyen, komputer dan barangan elektrik. Jadi ia boleh meminimalkan keadaan ataupun persekitaran kita daripada gas radiasi. Seterusnya, pokok lidah jin juga mempunyai kebolehan ataupun
kemampuan untuk menyerap sedikit habuk yang berada di sekitaran kita. Cik Mila juga ingin berpesan kepada anda semua, sekiranya ingin menanam pokok lidah jin, letakkanlah di tempat yang selamat. Kerana lidah jin mempunyai daun yang tajam dan dia boleh mencederakan ahli keluarga kita. Di samping itu juga, getah yang berlebihan daripada daun lidah jin ini akan menyebabkan kegatalan pada kulit kita. Jadi, Cik Mila ucapkan selamat menanam dan selamat mencuba.